اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 10, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawasanya inkisyaf, yakni nyata dan terbuka bagi Allah, yang hasil dengan sama itu lain daripada inkisyaf yang hasil dengan yang hasil dengan basar. Yang hasil dengan basar. Hak kita baiki. Baiki minggu lepas. Jadi hak Jawi, saya ni Jawi cetakan lama. Jadi Jawi cetakan baru pun kena tambah lah. Sebab dia kalau kira tengok gok, kalau kita kata gok, dekat-dekat tak dapat satu baris lah. Tapi dalam 4-5 kalimah jugalah kena tambah. 4-5 kalimah juga kena tambah. Ni hak saya tambah masa ngaji dengan Tok Guru. Dan saya tengok juga dalam Faridah hak saya mengaji dengan Tok Guru yang lain, ialah masa duk pondok ni, kitab Faridah ke kitab Musalli ke budak-budak pondok ni, asal ke Tok Guru ngajar dia, dia tak ada kitab, padahal berapa kali habis dah. Kadang-kadang apabila Tok Guru baca kitab Faridah Musalli ke, dia belajar, walau dia ngajar dah. Dia mengajar dah kitab Faridah Musalli. Tapi kalau Tok Guru mengajar, dia belajar pula. Dia gitu. Jadi dia panggil barakah. Jadi orang minat Faridah Musalli, Penawar Hati tu kitab kecil. Maknanya bukan setakat belajar, bahkan terkadang mengajar dah kitab tu. Tapi kalau ada kelas Tok Guru baru nak mula, ngaji pula. Ngaji pula. Jadi saya tengok hak saya ngaji dengan Tok Guru yang lain, sama juga baiki. Tapi hak Rumi jadi comel hak Rumi. Hak Rumi dia baiki dah. Hak Rumi. Mi bakal Rumi. Hak Rumi comel dah. Hak Rumi comel. Mana dia baiki dah. Kemudian hak Rumi mi pakai hak mana? Hak Ustazah Nuraini Abu. Ada tak orang pakai hak Rumi hak lain? Ada tak? Hak Rumi hak bukan hak Ustazah Nuraini Abu. Ada hak Rumi lain.
Siapa dia yang Rumi kan? Ditulis nama situ. Ha? Siapa yang Rumi kan? Ha? Ustazah Nuraini Abu tu. Dan saya tanya ni hak Rumi hak lain dia tak? Hak Rumi hak lain. Tu. Lepas tu dia tambah tak? Ha? Ditambah tak? Ha? Ha? Macam mana? Ditambah? Ya bukan dah ni saya baca tadi. Dan wajib atas kita i'tikad bahawa inkishaf yang hasil ia inkishaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar, dan inkishaf yang hasil dengan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Macam mana tu? Cuma ginilah. Sebab hak tu dia ayat ditukar. Boleh dah saya tengok? Mana? Dan wajib atas kita mengiktikadkan bahawa inkishaf yang terhasil daripada mendengar itu lain daripada inkishaf yang terhasil daripada melihat. Dan inkishaf yang terhasil dari keduanya itu lain daripada inkishaf yang terhasil dari ilmu. Ditambah dah. Ditambah dah. Mana hak Ustazah Nuraini Abu tu Rumi lain. Tadi itu Rumi orang lain yang buat. Tapi kedua-duanya tambah belaka dah. Jadi hak Jawi itulah nak kena tambah. Dan wajib atas kita i'tikad bahawa seinkishaf yang hasil dengan samak itu. Yang hasil dengan samak. Tapi dalam waktu tu ditukar kepada mendengar. Kalau hak Nuraini Abu kekal dengan samak. Saya lebih kenang hak Ustazah Nuraini Abu, dia tak ada baiki ayat. Jadi apabila saya mengajar hak Jawi asal, tengok hak Rumi, hak Ustazah Nuraini Abu, ayat yang sama. Tidak bertukar ayat. Jadi nak pilih cari Rumi, hak Ustazah Nuraini Abu, yang hanya rumikan sahaja. Tanpa baiki sebarang ayat. Kalau kita kata inkishah dengan samak, inkishah dengan samak lah. Bukan inkishah dengan mendengar. Mendengar tu dia sudah terjemah samak kepada mendengar. Jadi bila pakai Jawi Urumi yang seumpama tu, saya baca hak kitab Jawi asal, tengok hak Rumi yang sudah tukar ayat, jadi sudah tak sama. Tak sama jadi. Dan wajib atas kita i'tikad bahawa seinkishaf yang hasil dengan samak itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan. Lepas tu tiap-tiap kan. Tambah tengah tu. Tambah tengah antara dengan dan tiap-tiap. Tambah tengah tu. Tambah buat kata Y terbalik tu lah. Y terbalik. Faham tak Y terbalik? Di Y gini kan. Buat terbalik. Itu. Tambah situ. Tambah letak tengah antara dengan tiap-tiap daripada keduanya. Antara dengan tiap-tiap. Tambah tengah tu. Tambah dengan basar. Dengan basar. Dan, tambah lagi ni. Dan inkishaf
yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya baru sambung. Jadi tambah tengah tu basar dan inkishaf yang hasil dengan. Sambung kepada dengan tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Yang terdahulu, ta'alluq fungsi samak dan basar adalah ta'alluq inkishaf. Terbuka, yakni nyata bagi Allah dengan sifat samak. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Ilmu pun panggil inkishaf juga. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Dia panggil inkishaf. Adapun ta'alluq qudrah adalah taksir. Ta alif hamzah se ya ra. Taksir. Taksir ni memberi kesan, memberi bekas. Mana apa qudrah ni? Hak tiada diadakan, hak ada ditiadakan. Yang gerak didiamkan, yang diam digerakkan, yang lapar dikenyangkan, yang kenyang dilaporkan kemudian. Tu taksir tu. Yang jadi gitu tu. Tu ta'alluq qudrah. Dia panggil taksir. Tu nama dia lah. Ini nama ni panggilan ilmu. Yang kita nama tu yang kita tak reti. Tapi hak duduk sini. Yang gitu dah lah. Ni taksir yang berlaku ni bagaimana? Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak rukun iman yang ke-6 tu lah. Duduk sini dah. Oh, jadi hak berlaku ni datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ta'alluq kudrah lah. Fungsi kudrah. Iyalah. Ta'alluq kudrah yang melaku ni dia panggil ta'alluq apa? Taksir. Taksir kita tak pandai nak sebut. Tapi hak sini ni kita pegang dah lah. Yang berlaku tu semuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi ta'alluq kudrah dia panggil ta'alluq taksir. Ni yang berlaku ni lah. Yang berlaku ni. Taksir tu yang mengkelipkan mata. Taksir tu yang menggerakkan nadi. Tu berlaku gerak nadi tu kan. Kemudian taksir tu pula yang menggerakkan, yang bukan menggerakkan, yang menjadikan organ-organ dalam tubuh kita ni beroperasi apa? Berfungsi gitu dah. Kan organ kan jantung apa ni semua kan? Jantung ke apa lagi? Buah pinggang ke, kan dia sentiasa berfungsi. Jadi jantung ni fungsi dia mengepam. Mengepam tau. Mengepam bukan jantung. Mengempam. Kalau buah pinggang, fungsi dia apa ni? Begitulah. Tu marah dia orang kan sebut salah. Tak belajar bak tu nak cakap. Tapi nak ceritanya, jantung dia berfungsi, bergerak. Gerak cara dia pam ke apa ke. Jadi buah pinggang pun dia berfungsi. Tak berfungsi tu kena cuci buah pinggang tu. Jadi berlakunya dalam organ-organ begitu begini itu mari daripada mana tu? Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, tu dipanggil taksir. Gitu jelah. Pandai ni. Perbuatan Allah berlaku, orang biliang-biliang, itu dia panggil Rabbil Alamin. Tu tuan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia ya Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Daripada kekuasaan Allah belaka tu. Kelip mata pun datang dari kekuasaan Allah. Bergerak nadi pun datang dari kekuasaan Allah. Hak dalam ni bergerak pun kekuasaan Allah. Apabila jantung tu jadi darah ke macam mana ke, adakah kerana jantung tu beroperasi maka darah tu? Tak. Jantung beroperasi satu perbuatan Allah. Yang darah tu mengalir ke mengapa ke, perbuatan Allah juga. Bukan hanya Allah perbuatkan jantung beroperasi. Bukan hanya Allah perbuat buah pinggang beroperasi. Susulan dia tu. Darah comel ke macam mana ke. Tu pun perbuatan Allah juga. Bukan hanya perbuatan Allah
Gerakkan jantung, perbuatan Allah. Gerakkan buah pinggang. Lepas tu darah mengalir molek itu bukan perbuatan Allah dah. Perbuatan jantung lah yang dibuat oleh Allah gerak tu. Ada. Maknanya darah mengalir ke apa ke, itulah perbuatan Allah juga. Zahirnya kerana jantung lah. Pandai ni. Zahir kerana jantung. Tapi jantung ni beroperasi perbuatan Allah. Tapi jantung ni makhluk juga ni. Makhluk tak boleh bekah. Taksir bekah hanya perbuatan Allah. Kudrah. Hak taksir hanya kudrah. Jadi daripada jantung ke buah pinggang ke beroperasi, maka hak darah jadi comel ke apa ke, hak tu perbuatan Allah yang lain pula. Mana dah? Jadi berlaku semua tu dipanggil taksir. Taksir ni jadilah, kesanglah, jadi. Jadi tu semuanya datang daripada ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah dipanggil ta'alluq taksir. Itu jelah. Lepas tu Allah buat segala-gala ni. Allah buat dah. Allah buat muafaqah sebagaimana seiring dengan kehendak Allah pada azal, iradah, hak qadar, rukun iman yang ke-6. Jadi iradah telah menentu menetap. Menentu menetap ni panggil apa? Takhsis. Takha, sad, ya sad. Takhsis. Takhsis ni apa? Menentu menetap. Itu ta'alluq bagi iradah. Takhsis, menentu menetap. Sampai masa kudrah taksir. Wijadi. Sehalu-halu perkara yang jadi itu semua taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Bergeraknya tubuh kita taksir daripada kudrah Allah. Bila tubuh kita bergerak, yang ada di tubuh kita bergerak ke tak? Baju kita bergerak, kain kita bergerak, kopiah tudung kita bergerak, cermin mata, lepas tu emas. Ni. Topeng pun bergerak. Bergerak sekeliling yang ada di tubuh kita ni taksir datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bukan taksir hanya pada menggerakkan tubuh. Bila tubuh bergerak, banyaklah yang bergerak bersekali dengan apa ada di tubuh kita. Kalau kau puang, kau banyaklah. Dengan sobang, dengan rata, dengan gelang. Gerak belakang lah. Oh, kau tak bergerak, kau hilang, tinggal belakang, ambil dia orang jadinya. Mana bergerak habislah kakah-mah di perempuan tu. Jadi bergerak, zahirnya kerana tubuh bergerak tu zahir je. Hakiki, bergerak tubuh, taksir daripada kudrah Allah. Bergerak apa yang ada di tubuh, taksir daripada kudrah Allah. Allah buat belaka. Itu taksir. Lepas tu bergerak tubuh, bergerak apa benda yang ada di tubuh kita telah ditaksiskan oleh iradah pada azal. Adik kita. Sekarang ni bergerak tubuh kita sekarang, taksis iradah. Bergerak apa yang di tubuh kita, taksis iradah. Sekarang diam. Bila diam, maka yang di tubuh kita pun diam. Diam kita taksir kudrah Allah. Diam benda yang di tubuh kita pun taksir daripada kudrah Allah. Bila kita duduk turun ke bawah, yang diri kita pun turun ke bawah juga. Turun ke bawah tubuh kita daripada berdiri kepada duduk, taksir kudrah Allah. Bila tubuh kita daripada berdiri kepada duduk turun ke bawah, hak ada tubuh kita pun turun ke bawah. Taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitulah. Tu nama dia. Hak pegangan kita tu tetap dah pegangan kitanya, hak rukun iman kenang. Sekalian yang berlaku adalah datang daripada qadar, kudrah dan qada iradah Allah. Qadar, iradah dan qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Pegangan. Tapi nama tu. Nama iradah taksis ta'alluq dianya. Kudrah taksir nama ta'alluq dianya. Gitu je. Kan? Nama tu nombor 2 lah. Pentingnya pegangan kita tu. Semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Taksir.
Jadi taksir daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah ni bukan hanya bergerak tubuh, diam tubuh, berdiri tubuh, turun duduk tubuh. Lepas tu yang ada di tubuh pun sekali lah seumpama tubuh kita. Yang sekali tubuh kita tu gerak sekali kerana tubuh. Dah. Itu taksir kudrah Allah. Itu perbuatan Allah yang lain. Tu kata Allah banyak. Tu Rabbil Alamin. Itu panggil Rabbil Alamin, Tuan. Itu Tuan yang hakiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duk baca tiap-tiap rakaat tu. Allah Tuan. Dah orang, dah beliang-beliang. Lepas tu organ dalam, iyalah. Taksir kudrah Allah. Lepas tu bergerak bergerak tubuh, bergerak habis barang yang ada di tubuh. Kalau bergerak, kalau diam, kalau berdiri, kalau duduk. Sekali belaka lah tu hak barang di tubuh kita. Taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu manusia. Biliang-biliang. Tak ramai lagi manusia biliang-biliang ni. Tak ramai lagi. Sebab makhluk yang paling banyak ramai tulah tau. Banyak ramai. Makhluk yang paling banyak malaikah, bukan manusia. Malaikah, makhluk yang paling banyak. Gerak dia malaikah taksir daripada kudrah Allah Ta'ala. Gerak dia malaikah taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana iradah takhsiskan pada azal. Malaikah bergerak, malaikah begitu begini, kesemuanya datang daripada taksir kudrah dan taksis iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikah ke, jin ke, syaitan ke, semua yang berlaku kepada jin dan syaitan taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Itu dipanggil Rabbil Alamin, Tuan. Nanti yang berlaku di hari akhirah, yang berlaku di syurga dan neraka pun sama. Taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak diam ahli syurga dan neraka, taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Panahnya api neraka, menyeksa ahli neraka. Panah tu bukan perbuatan api neraka. Sebab api neraka makhluk. Makhluk bekas sama sekali tu pegangan kita. Jadi panah ahli neraka taksir daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je lah. Kalau bilang siapa puluh setengah kita bagi ni. Siapa puluh setengah lah. Tapi kadang-kadang dia kena perici. Tak perici tu dia tak masuk. Hak berlaku di dunia, hak berlaku di akhirat, semuanya qadar dan qada Allah. Qada itulah taksis iradah dan taksir kudrah. Tu. Ke mana? Dia tak masuk sekalian. Bila contohkan manusia je. Bila contohkan malaikat, malaikat pun taksir daripada kudrah Allah. Segala-galanya. Makhluk tak bekas walaupun makhluk tu nama malaikat sekalipun. Ada ni. Itu hak kudrah, taksir, iradah, takhsis. Ilmu, sama, basar, inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu, inkishaf. Nyata kepada Allah dengan sifat sama, dan nyata bagi Allah dengan sifat basar. Kemudian, ta'aluk kalam dilalah. Menunjuk akan perkara yang wajib, menunjuk akan perkara yang mustahil, menunjuk akan perkara yang harus. Qul huwallahu ahad. Apakah fungsi kalam Allah? Menunjuk akan perkara yang wajib, iaitu Allah Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu menunjuk akan perkara yang istihalatul mustahil dipanggil. Beranak mustahil. Diperanakkan mustahil. Beranak ni. Beranak pada ni. Diperanakkan ni dijadikan oleh yang lain lah.
Diperanak ni dijadikan oleh yang lain. Jadi beranak mustahil, diperanakkan mustahil. Hak ayat tu cerita tidak beranak. Tidak diperanakkan. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Ada ni. Itu fungsi sifat kalam. Dilalah, menunjuk. Macam kita lah. Apakah fungsi sifat kalam? Yang pertama, menunjukkan bahawa kita ni tidak bisu. Duduk senyap. Dia ni ke ada masalah bisu, contoh. Dia pun berkata-kata. Menunjuk yang pertama, dia bukan bisu. Menunjuk yang kedua, apakah kehendak dia? Apakah kehendak? Itu dilalah fungsi. Pada ni. Jadi kita ni enam sifat ma'ani hak ada ta'aluk tu. Hak tiga ilmu, sama, basar, inkishaf. Tiga yang lain, kudrah, taksir, iradah, taksis, ilmu, kalam, dilalah. Ni semua fardu kifayah. Hak fardu ain tu kita kemah dah. Hak fardu kifayah lah pula. Dah. Hak fardu ain tu duk akidah dah. Hak fardu ain tu. Hak fardu kifayah. Jadi panggilan-panggilan tu hak pegangan di sini dah. Hak pegangan. Cuma istilah ilmu je kita tak tahu. Kemudian hak dicerita sini wajib i'tikad memang duduk sini dah lah. Dan wajib atas kita i'tikad. Wajib atas kita ni wajib pada syarak lah. Wajib atas kita wajib pada syarak. I'tikad berpegang. I'tikad berpegang di hati. Berpegang je lah. Hati tak ada mari-mari pun. Hati tak ingat-ingat pun. Hati tak rasa-rasa pun. Kita bukan bicara ingat. Kita bicara i'tikad. Bicara ingat tu bicara lain pula tu. Itu bicara makam pula. Syuhud. Itu bab bicara ingat. I'tikad maka kena ingat. I'tikad maka kena rasa. I'tikad maka kena hadir di hati. Jadi salah dah tu. Salah diumbi. Ini saya memang sentiasa sebut. Sebab kita orang ngaji ni biar kenal kok. Kenal. Jangan dok kenal sangat. Bila dok kenal sangat ni goreng dia orang lah. Goreng dia orang lah kalau dok kenal sangat. Mana salah tu salah tadarat. I'tikad berpegang kejap di hati. Kalau awak pegang kejap di hati, pasti awak rasa. Pasti awak melihat. Pasti awak pandang di hati. Pasti awak menjiwai di hati. Salah awal-awal. Hak masalah pandang, ingat, rasa. Itu bab basirah. Itu bab lain. Kan tak ni? Kita hanya bicara bab i'tikad. I'tiqadiyun. Itu bicara syuhudiyun, zauqiyun, wujdan. Itu maqam awliya. Kena gitu. Sekarang ni banyak. Berpegang, kena rasa. Berpegang, kena ingat. Berpegang, kena pandang di hati. Itu bukan tu. Itu bukan lalu dah. Kita hanya cerita berpegang. Berpeganglah. Macam contoh. Kita berpegang dah. Malaikat yang ada di kanan dan kiri. Berpegang. Kita ingat dah. Tak ingat-ingat pun dah. Kita ingat bangun pagi. Ada malaikat ni. Ada malaikat ni. Gitu. Tak ingat-ingatnya. Sebab tu kita malunya kurang. Sebab tak ingat pun. Tapi hak sini tak sudah tanya lah. Hak sini ni hak dipegangan. Ada kan kiraman katibin. Malaikat yang sentiasa mencatat zahir dan batin kita. Tapi kenapa kita banyak langgar perintah Allah? Kita berpegang saja. Kita bukan ingat pun. Sebab apa tak ingat? Sebab kita orang awam banyak dosa nak ingat kat mana. Tapi pegangan sini banyak lah. Hak pegangan sini. Hak aqaidul iman yang 50 tu duduk sini belakang dah.
Hak aqaid imam 50. Ingat ke dak? Dah ingat. Tak rasa-rasa pun. Tak hadir-hadir pun di hati. Tapi ni i'tiqad di sini ni. Aqaidul iman yang 50 tu. Sifat Allah, sifat Rasul, wajib, mustahil, harus. Berpegang. Tu kena mati molek. Berpegang. Bukan ingat, bukan rasa, bukan pandang. Itu bicara basirah. Mata hati. Sir dipanggil. Sir ni batin hati awliya. Jadi peliklah sekarang duk cerita hak makom-makom awliya. Hak tu kan cerita tu syariah pun tak lepas. Hak tu kan cerita tu. Hak tu kan dengar pula. Galik pula tu kan dengar. Jangan hak gitulah. Kalau FB hak gitu, gak ribu-ribu lah. Ribu-ribu masa live tu ribu-ribu. Masa live tu ribu-ribu. Bayangkan. Tapi dia cerita tu, cerita melangit. Sebab apa? Sebab yang ikut FB ribu-ribu ni, hak makam tinggi belaka. Ramai makam tinggi di Malaysia ni. Hak mari Surabaya ni je makam syariat. Makam syariat pun juga cemaking. Ngopak pun tak habis-habis lagi. Gitu ni. Hak mari Sejid Surah ni makam syariat lah. Hak ikut dalam FB sampai ribu-ribu duk cerita alam ruh alam ni. Hak tu semua tu makam tinggi-tinggi belaka. Hebat Malaysia. Cerita hak lebih-lebih umpama beginilah buat bandingan. Kita tengok buat bandingan. Cerita hak makam-makam tinggi, kita syariat tak lepas. Mata hati ni tertutup. Cerita macam dia kata, cerita kepada orang buta keindahan cahaya, keindahan warna, keindahan pandangan. Cerita pada siapa? Cerita orang buta. Itulah. Orang buta. Cerita pada orang buta, keindahan ni keindahan. Warna-warni. Cerita kepada orang buta. Tak ada. Dengar saja je lah. Sebab dia buta. Sama ni cerita bak makam. Basirah apa? Bukan mata hati dah. Hati riak, ujub, takabur, hasad. Hak tu. Buat bandingan. Ini kita cerita i'tiqad. Dan wajib atas kita i'tiqad bahawa inkishaf nyata yang hasil dengan sama itu inkishaf yang hasil oleh Allah dengan sifat sama Allah. Lain daripada inkishaf yang nyata dengan ilmu. Nyata bagi Allah dengan sifat sama tak sama dengan nyata bagi Allah dengan sifat basar. Nyata bagi Allah dengan sifat sama, ya. Inkishaf. Nyata bagi Allah dengan sifat basar, ya. Tapi tak samalah. Nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata dengan Allah dengan sifat basar. Dan inkishaf nyata yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Inkishaf yang hasil dengan sama dan basar lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Maknanya inkishaf dengan sama, dengan basar, dengan ilmu, lain-lain belaka. Ada ni. Buat contoh macam kita lah. Kita nyata dengan pendengaran. Tapi nyata dengan penglihatan tak sama. Kita nyata dengan pengetahuan. Nyata dengan pengetahuan tak sama dengan nyata dengan pendengaran dan penglihatan. Begitulah bandingan. Bukan kata nyata bagi Allah dengan sama basar kalam. Nama inkishaf sama nama tiga sifat. Maka inkishaf yang sama. Ada. Nama je sama. Sama inkishaf. Basar inkishaf. Ilmu inkishaf. Dan nama sama, nyata pun sama. Ada tak? Wajib kita i'tiqad inkishaf yang lain, yang tak sama. Inkishaf dengan sama, tak sama inkishaf dengan basar. Inkishaf dengan syamak dan basar tidak sama dengan inkishaf yang hasil dengan ilmu. Dan bahawa
Dan bahawa bagi tiap-tiap daripada inkisyah yang tiga itu, hakikat yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata lain-lain, hakikat sebenar-benarnya nyata bagi Allah dengan sifat sama. Hakikat sebenar-benarnya nyata bagi Allah dengan sifat basar. Hakikat sebenar-benarnya yang nyata bagi Allah dengan ilmu ni serah kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat sebenar-benar. Hakikat sebenar-benar. Hak tula je lah. Atau boleh sebut wakil. Diri perkara. Nafsul amri. Mana sama je. Hakikat. Wakil. Nafsul amri. Hak tula je. Hakikat maknanya apa ni? Sebenar-benar. Diri perkara. Dah hakikat dia guana sebenarnya. Hakikat dia guana sebenarnya. Hakikat tu sebenar dah. Tapi berganda perkataan kita dah. Hakikat yang sebenar-benar. Hakikat yang sebenar-benar. Dah hakikat tu lah sebenar-benar. Hakikat yang sebenar-benar. Dah hakikat. Jadi berbeza antara inkisyah dengan samak bagi Allah. Inkisyah dengan basar bagi Allah, beza. Inkisyah dengan ilmu bagi Allah, beza. Tapi macam mana hakikat dia sebenar-benarnya? Serah kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je. Yelah, macam hak kita bicara hak zahir. Kita bicara hak zahir. Hakikat sebenarnya, qada. Gitulah. Yang kita duk cerita begini. Asbab. Hakikat sebenar-benar, duk sini dah tu. Qada dan qada Allah. Yang kamu duk cerita makhluk. Tak ada salah. Tak ada salah. Cerita makhluk tak ada salah. Yelah, saya belaka tu kan. Saya tu bukan makhluk. Saya tu makhluk lah. Dah saya bukan qada-qada. Qada-qada tu hakikat dia. Saya ni itu asbab. Salah ke? Salah apa? Saya belaka. Saya belaka. Sahaja aku. Aku lah tu. Saya lah. Saja aku ambil air semayang. Saja aku sembahyang. Saja aku nanti puasa. Ni. Hari ni berapa ni? 8 Syakban ni. Dah. 8 Syakban dah hari ni. 8 dah. Ke berapa? 8 ke berapa? Tak tahu ke Syakban? Kalau tanya Mas, tahu dah. Ke Mas tak tahu juga? Mas tak tahu dah. Moga cuti sekolah kan? Apa? Mas berapa? Mas pun tak tahu dah. Syakban berapa? 8 Syakban. 5 Syakban, 8 Mas. Allah, tukar. Tukar. 5 Syakban, 8 Mas. 5 Syakban dah. Nanti masuk Ramadan. Sahaja aku puasa. Aku belaka. Memanglah akulah. Aku tu makhluk. Tu zahir. Hakiki, tu qada-qada. Tu pegangan tetap dah. Kata aku tu jadi iblis lah. Dah. Apa iblisnya? Iblis pun kata aku juga. Tu bagian iblis. Ana khairum minhu tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin tu. Aku dijadikan daripada api. Dia kata. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Dijadikan akan aku daripada api. Dijadikan Nabi Adam daripada tanah. Aku tu iblis. Kalau kita aku jadi iblis, kenapa pulaknya kita kul a'udzu tu bukan aku berlindung? Tu ayat Quran. Dah kita duk baca ta'awuz sama-sama, a'udzubillah, bukan aku belaka tu. Kita bukan aku situ. Aku berlindung. Apa salah nak kata akunya? La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah akan barang yang engkau sembah. Bukan aku tu. Aku belaka tak ada salahnya. Iblis tu dia. Jangan ada keakuan. Jangan ada aku. Aku jadi iblis lalu. Dia kata. Kata pelik ni pula.
Yalah. Saya, aku, kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni lah, kami lah. Akulah yang sembah. Berada akunya. Tu hak zahir. Hakikat sebenar-benar. Hakikat sebenar-benar hak Tuhan belaka. Qadar dan qada Allah Ta'ala belaka. Tapi cakap juga, kita Ramadan ni, kita begitu, kita begini. Kita kena, macam-macam datuk ni. Pada ni. Kita nak semayang di mana, nak terawih di mana. Kacang dah lah tau. Ke kacang hak raya? Raya tak lagi tau. Kacang hak raya. Kacang hak puasa lah dulunya. Macam mana kita nak masuk Ramadan ni? Kita kena ambil tajuk bab puasa lah juga sekali ke contohnya. Tu bincang kita belaka tu kita. Tak ada Tuhan situ. Kita belaka. Tu zahir. Hakikinya qada-qada belaka. Qada-qada belaka. Macam mana kita nak hadapi Ramadan? Kita kena ke macam mana? Kena bicara dak tajuk-tajuk puasa sikit sebanyak. Walaupun puasa tu belajar tiap-tiap tahun. Bukan tak belajar. Tapi tak setahun sekali ni. Kau tak ingat dah lah. Panggil apa tu? Perbincangan. Rancangan. Susun atur kita. Walah hakikinya Tuhan atur belaka dah pada azal. Hakiki Tuhan atur belaka dah. Tu hakiki dia panggil hakikah. Sampailah pilihan Allah. Maqam hakikah. Maqam. Bukan lakon. Di basirah awliya tidak ada yang hak kita duk cakap ni, yang ada hanyalah hak hakikah Allah Taala juga di basirah mereka, di cakapan mereka macam kita juga, aku saya juga. Tapi hanya terkeluar di lidah. Di basirah hakikat Allah Taala. Kita hak di lidah cakapan. Hak di basirah kita juga. Di akidah, barulah balik pada hakikat, qada dan qada. Dia gitu. Bercakap sama je. Kita bercakap saya. Aulia pun saya. Kita bercakap saya, di hati pun saya lah. Hak saya cadang ni kalau tak setuju, nak marah. Kita cadang molek-molek dah, digi bakang. Nak marah. Sebab apa? Itu cadangan saya. Kan saya belaka tu kan. Maknanya di basirah pun saya. Di akidah, di akidah hak kita pegang tu tetap dah. Qada dan qada. Tapi kalau sampai maqam hakikah, ni awliya. Wali-wali Allah. Di lidah bercakap saya. Tapi di basirah, tak ada dah saya. Hakikah. Hak Tuhan belaka. Di pegangan macam kita lah pegangan. Bezanya di basirah. Kita di basirah hanya hak zahir. Saya belaka. Mereka di basirah hak haqiqah. Hak sebenar. Iza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang hak sebenar, hilang hak palsu. Mana sebenar? Perbuatan Allah. Tadbir Allah. Susun atur Allah. Mana hak tak sebenar palsu? Kita tu lah palsu belaka tu. Saya. Palsu. Hak sebenarnya qada. Pada ni. Tapi tak salah lah kita saya tu. Itu haqiqah. Sebenar-benar. Itu dia panggil maqam. Dia maqam haqiqah. Jadi sebenar-benar macam mana inkishaf samak basar ilmu serah kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi samak dan basar ini 3 ta'alluq. Bahagian ta'alluq pula. Nama inkishaf. Bahagian dia suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Sekolah Arab, pergi sekolah grammar. Sekolah lah Arab. Tahulah mudah sikit. Pergi sekolah orang putih. Nama ta'alluq inkishaf. Nama ta'alluq inkishaf. Bahagian ta'alluq. Macam kudrah. Nama ta'alluq taksir. Bahagian dia suluhi qadim, tanjizi hadis, qabdah. Itu bahagian dia. Kudrah dahulu. Nama taksir. Nama ta'alluq iradah taksis.
Bahagian ta'aluk suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Dia gitu. Ada ni. Jadi nama ta'aluk sama' dan basar inkishaf. Pecahan ta'aluk 3 suluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Wallahu a'lam.